Assalamualaikum Cik Sari. Hai. Hai. Hello, Encik. Sihat. Selamat petang. Sihat. Alhamdulillah. Selamat petang Ikut semua ada Semua ada. okey. Semua sihat Sihat. Hari ni kita-kita je kan? Ni. Okey. Oh, kita je. Okey. Untuk petang ni kami adalah sikit-sikit nak tanya lagi pasal ubah farming sebenarnya. Okey. Lepas tu masuk pada untuk evaluation sikit lah. Ada soalan yang Dr. Zana bagi untuk kami tanyalah dengan Cik Syari. Okey. Okey. Saya nak tanya sikit lah. Tak apa, saya masuk terus ni. Tak apa. Lagi senang. Simple je. Yang apa saya nak tahu lah kan ubah farming dekat PK4 tu mula-mula start dengan apa? Rock melon. Penanaman kau apa ni? Rock melon. Penanaman rock melon Aha. Betul macam mana komuniti PK4 sendiri yang bergerak ataupun wilayah persekutuan yang bagi macam dana atau dukungan ataupun macam lah kepada komuniti KK4 ni untuk macam menubuhkan lah. Kita nak cerita sejarah asal daripada mula-mula ke nak ambil tengah-tengah? Mana-mana pun tak apa. Okey. Dia ni macam ni Dia asal KK4 ni dia kebun konvensional. Kebun yang orang cakap tak ada greenhouse, tak ada apa. Pasarana dia macam tradisional punya lah. Mana tanam pakai batas, pakai apa ni pakai batas tepi-tepi bukit tu. Jadi bila tahun 2016 pihak Perbadanan Putrajaya dengan inisiatif penduduk dan komuniti Putrajaya kita minta greenhouse lah, minta location greenhouse lah, mana dia naik tarafkan kepada kebun komuniti ya. Dia ada beza tu, kebun konvensional dengan kebun komuniti dia ada beza. Beza dia greenhouse tu lah, greenhouse yang buat untuk sistem mitigasi tu lah. Jadi asal daripada tu 2017 siap semua, kita awal 2018 kita gerak. Mana 2017 tu dah gerak sikit-sikit, tapi 2018 tu kita start mula penanaman rock melon lah. Penanaman rock melon ni biasanya dibuat pada 4 musim. 4 musim, mana satu musim dia start daripada kita transplant sampai ke kita tuai 72 hari. 72 hari. 72 hari. Daripada start kita tanam benih sampai kita transplant. Transplant tu kita start transplant tu kita ni lah, kita daripada 4 daun tu kita bila kita tanam semai anak benih kan. Tapi dia dah takat 2 daun kita tak boleh tanam lagi, tak boleh transplant lagi. Bila dia dah 4 daun baru kita transplant. 4 daun tu ambil masa dalam seminggu, 2 minggu macam tu lah, 14 hari lah. Dia 14 hari lah. Dalam lingkungan tu lah. Dia tumbuh 4 daun baru kita transplant ke polybag. Kita transplant ke polybag pakai sistem mitigasi yang ada di kebun KK4 tu. Start daripada tu kita monitor. Kita monitor dia punya baja AB. Baja AB kan. Baja AB ni baja campuran 2 jenis baja lah. Untuk rock melon dia punya ingredient banyak lah. Dia ada apa? Cuprum kan. Nanti kita timbang sebab baja AB ada 2 jenis. A dia ada 2. Dia ada 2 lah. Dia ada sulfur dengan dia punya dengan lupa lah. Ada kat kebun lah kan. 2 jenis.
Lepas tu yang B tu dia ada 8. Total sekali kita pakai chemical yang benih-benih yang ada tu ada 10 jenis. 10 jenis. 10 jenis. Mana bila dah kita campurkan, nanti kita buat pakai tong yang 20 liter tu. Buat parti dia kan. Kita dah timbang, dah sukat semua. Dia ada bacaan yang Mardi bagi. Untuk rock melon berapa bacaan untuk kepekatan baja tu. Okay? Dia kata macam 19,000. So kita akan bancuh dengan dalam tank air tu, air yang takungan A, takungan B kan. Lepas tu takungan hujan tu yang besar tu. So kita akan campurkan ke dalam tu, kita sukat pakai esimeter. Esimeter dia untuk bacaan baja. Macam rock melon 19,000 sampai 2,000 lah kata. Dia ada bacaan dia, standard bacaan dia tu yang Mardi bagi. Nanti Pak Cik snap dia punya table dia tu, table baja. Untuk baja tu selalunya buat untuk sekali je lah, sekali letak lagi. Bukan. Dia biasa kita tengok, kita dah taruh dalam tong. Biasanya kalau dalam masa 2 minggu kita kena buat lain. Dia dah habis kan. Tong tu habis, mana sekali pakai lah. Sekali dalam sekali adun lah. Mana sekali adun untuk 200 liter punya tong. 200 liter yang besar tu kan. Ataupun 300 liter punya tong tu, kita akan adun untuk 2 tong. Mana 600 tong. A dengan B tu ada. A dengan B ada. Mana kita bila kita running mitigasi pakai timer, dia akan running dalam tempoh 2 minggu tu dia akan kurang lah kan. So bila dah kurang, kita akan bancuh balik. Sebab kita dah buat parti dia yang 20 liter tu. So kita dah boleh agak lah. Dah boleh agak lah dia punya bancuhan macam mana kan. So esimeter pun ada. Itu sebab esimeter tu penting. Pernah tengok esimeter untuk bacaan baja? Tak pernah kan? Nanti Google. Google. Okay. Itu esimeter tu kena Google. Okay. Lepas tu rock melon ni kita buat 4 musim sebenarnya. Pembadanan Putrajaya dia nakkan 4 musim. Sebenarnya dia nakkan produk dia pokok yang berharga, yang ada harga lah. Faham? Macam pokok rock melon. Rock melon pun ada 4-5 jenis kan. Biasa kalau yang biasa di KK4 tanam permai dengan glamour, 2 tu. Rock melon permai yang dalam dia warna oranye tu. Okay, pernah tengok kan yang warna oranye. Tapi yang bukan yang putih tu, yang putih tu tu rock melon, orang panggil bukan rock melon, dia panggil tembikai susu. Ini dia crunchy. Dia crunchy. Sama dengan rock melon glamour. Rock melon glamour dalam dia orange juga, tapi luar dia hijau. Yang berakar-akar tu. Yang macam ada akar tu kan. Itu nama dia glamour. Rock melon glamour. Tapi dalam dia orange kan, crunchy juga. Itu 2. Dia baja AB, kita pakai silingan dia, kita pakai baja 15. Bila kita dah taruh baja AB, so seminggu sekali kita akan bancuh dalam 2 kilo lah, 2 kilo baja 15 kan. Setengah orang dia tak campur, setengah orang macam KK4 kita campur lah. Kadang-kadang kita tak campur juga. Tengok tempat lah. Sebab baja 15 ni dia untuk hijaukan daun dan maniskan buah. Kan? Baja AB pun sama function dia, tapi kita tambah sikit lah. Tambah sikit dia punya ingredient kan. Bagi dia pokok tu subur, segar kan. Okay. Silingan kita tanam sayur. Dulu kita tanam sayur, kita tanam lepas kita tuai 72 hari, kita buat flushing. Kita buat flushing, maknanya flushing bersihkan kokopit tu lah. Kokopit yang kita buat tu, polybag tu kan. Yang dalam polybag tu ada sabut kelapa. Kita flushing. Flushing ni biasanya dibuat oleh Pembadanan Putrajaya. Ada flushing, lepas kita flushing pakai klorok. Semburan serangga, semburan keliling dalam kawasan greenhouse dilakukan oleh Putrajaya.
Dia akan pilih lah pest control mana-mana syarikat. Pest lah. Dia kalau pest dia bukan satu kebun. Yang ada 4 kebun. Yang sekarang macam KK4 ni ada 4. So sekali serentak nanti dia buat lah. Tapi ikut jadual lah. Kebun ni satu lah dia pergi. Kalau untuk pengurusan penyakit, pihak sana lah yang buat. Kalau biasanya penyakit, kalau kita buat yang dulu-dulu, selepas pest control tu penyakit tak ada. Dalam greenhouse jarang dapat penyakit. Tapi kalau di luar, dia open kan. Kecuali macam bencana lah. Kalau bumbung tu terbuka, terkoyak, hujan masuk, pokok dah kena hujan, dah kena baja, serangga pun boleh masuk lah kan. Tu pernah jadi sekali lah. Bila dah hujan dah timpa pokok yang dah ada baja. Lepas tu benda tu dah terbuka 2-3 hari. Totally 50% daripada produk tu memang habis lah. Sakit lah. Itu dia tak boleh nak selamat lah. Sebab racun serangga macam mana pun tak boleh lah. Tapi kita boleh tunggu dia sampai dia kira normal macam biasa lah. Jalan macam biasa buah tu kita petik lah. Kan? Dah tak boleh buat apa kan? Kalau nak buang, nak kena buang semua, betul tak? Tak boleh tinggal sikit-sikit. Tapi yang mana yang nampak sangat dia punya tu daun-daun dia tu, dia punya serangga dia banyak, kita ambil terus, buang. Mana kita nak selamatkan yang mana yang ada tinggal kan. Tu kita kena buat macam tu lah. Semua racun sekarang dah ada berapa dah greenhouse kat sana? Greenhouse kalau ikutkan greenhouse kebun ada 4. KK1, KK2, KK3, KK4. 7 lagi KKB, kebun konvensional bandar. Macam sebelum KK4 jadi kebun komuniti kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Tu besok nanti dia naik taraf dia ada greenhouse yang 7 ni dalam Putrajaya lah. Total dulu 10. Sekarang dah tambah 1. Lepas tu ada lagi nak masuk lagi, makin tambah lah tu. Tapi kebun komersial bandar. Nanti nak bagi WhatsApp kat mana senang. Contoh kebun KKB tu. Dekat yang tu boleh kan? Dekat grup tu. Dalam grup tu nanti boleh, tengok KKB ni. Itu kebun komuniti Persin 16. Nanti pakcik hantar gambar kebun situ. Itu kebun konvensional. Okey. Cik Hairin nak tanya. Ni soalan tak adalah macam tak apalah, open je. Sini kita 3 orang je. Kan? 4 orang kan. Tak apa. Mula-mula Encik Hari terlibat tu dengan join komuniti untuk buat urban farming ni. Dia macam ni, dia ahli tu. Dia mula-mula kita kena daftar lah. Daftar ahli RM30. Dululah. Itu semua hidup lah. Tahunan RM10. Tahunan RM10. Tapi bila dia orang yang minat. Kalau tak ada minat, dia memang tak ada turun lah. Lagi satu, dia sukarela. Tak ada gaji tau. Gaji tak ada. Gaji tak ada. Jadi kita turun. Kalau dapat duit, macam kita jual. Kita ada nursery. So anak-anak pokok kita jual. Kita buat lah makan gather-gather kan. Malam buat barbecue. Kadang ada duit lebih, kita pergi jauh sikit. Angkor ke. Hotel semua support lah. Hotel semua pun support lah. Kan? Transport. Dia guna duit untuk tu lah. Untuk tu lah. Kita sebab nak bagi-bagi kita tak ada lah. Lepas tu macam nak upgrade vertical hydroponic kan. Kita nak beli barang, kita nak buat sendiri kan. Kita pakailah duit tu. Kita tak minta lah dengan perbadanan. Sebab kadang-kadang perbadanan ni bila kita minta sesuatu tu dia lambat lah. Kita dia banyak lah. Kita sebab kebun banyak, kebun ada 11 kan. Jadi dia nak bagi peruntukan tu bila dia bagi kita, kan orang lain dia nak kena bagi juga. So sebab dalam tu kita KK4 ni paling muda. KK4 ni paling muda. Paling muda. Tapi yang paling muda tapi kita dijadikan contoh
kepada kebun-kebun yang lain. Sebagai nak cakap, dia orang ada tapi dia orang tak berapa daripada segi komuniti dia orang tu tak berapa nak Aktif. nak tu. Jadi kita ni sebagai contoh pada dia orang, mana kita promotion kita cukup semua. Kita buat promotion pakai Facebook, kita ada kad kebun KK4, kita ada YouTube lah, YouTube sikit je tapi more kita banyak pada FB lah. Mana orang nak kenal KK4 daripada tengok FB dulu, lepas tu lawatan daripada luar pun banyak masuk ke dalam, daripada Kulim, Majlis Perbadaran Kulim. Dah 2 kali dah dia orang datang. Dah dua kali dah dia orang mai. Jadi kita sambut lah. Macam Puspanita pun datang, sekolah-sekolah macam yang OKU punya datang untuk buat terapi minda kan. Jadi dia kebun tu dia buat sebagai terapi minda lah. Mana yang budak-budak OKU, budak tadika pun datang. Budak tadika daripada Semenyih pun datang, 30 orang. Dengan mak bapak dia orang. Masa tu kita buat masa kita nak harvest tau. Kita dah harvest. Jadi dia orang datang, kita ajar dia konsep basic tanaman, kita ajar dia orang budak-budak ni tanam pokok bunga, bagi cawan satu, bagi kokopit satu, suruh dia tanam. Kita ajarlah cara macam mana dia nak tanam. Kan? Jadi dia seronok lah. Breakfast included lah. Kita beli air semua kan. Jadi dia orang senang sikit lah. Dia datang breakfast dah ada kan. So datang, kita bagi breakfast dulu, makan, baru kita bawa dia. So alhamdulillah, okey lah. Mana satu murid dia beli satu rock melon kan. Kita tak ni kan. Dapatlah dia orang rasa. Ada yang order cikgu dia beli sampai 6 pun ada. Tak apalah. Time tengah banyak kan, rock melon tengah banyak kan. Okeylah. Lagi lain-lain tu tak ada ni lah sangat. Cuma kita tak boleh sekarang ni KK4 tak boleh menampung keseluruhan Putrajaya pasal buah. Sebab buah kita, kalau kita sekarang ni kita buat satu pokok satu je. Sebab kita nak jaga kualiti, satu pokok satu biji je. Kalau pakai sistem ni hidroponik, mungkin kita boleh buat satu buah dua. Kan? Jadi sebab dia masa dia punya tu kurang sikit. Kalau kita buat hidroponik, kita masa tanaman dia kita boleh 6 kali. 6 kali. Kalau pakai vertigasi, kita dah try, nak pergi 4 tu susah. 3 boleh. 3 boleh. Nak pergi 4 memang susah. Kan? Jadi sebab tu lah. 2 bulan tapi masa 2 bulan tu 6 bulan tu nak bersihkan lagi, nak buat apa lagi kan. Sebab namanya sukarela kan. Jadi orang yang suka datanglah, orang yang tak rela tak ada lah. Itulah. Lain apa nak tanya? Soalan seterusnya. Dapat tak tadi? Encik. Dapat lah? Okey, saya tanya. Apa yang dapat dipelajari melalui pelibatan urban farming ni? Okey, urban farming ni banyak. Satu, benda-benda baru. Macam kita tak pernah, macam kita di bandar, kita selalu advance kan. So kita macam vertical farming, aquaponic farming kan. Benda-benda tu dikenalkan kepada kita dulu sebelum dia bagi ke luar-luar bandar. So kita yang mulakan dulu, kita yang cuba dulu. Kan? So jadi lagi satu, baju-baju baru. Kan? Baju-baju baru, okey, cara teknikal yang baru. Sebab kita rapat dengan tiga badan ni. Mardi dengan Jabatan Pertanian. Okey, Mardi banyak memainkan peranan yang penting untuk tanaman lah. So dia akan advise kita. Kita pun bila ada penyakit kita akan WhatsApp dekat dia direct. Ataupun panggil dia datang. Ini penyakit yang ada dekat sini, dia orang akan kaji lah. Dia orang akan kaji, dia orang cakap cara nak membasmi macam mana kan. Contohnya macam keputihan cili semua tu dia akan ni lah. Sebab kita kalau boleh nak kurangkan baja, nak kurangkan racun serangga. Sebab kita kalau ikutkan kita tak nak pakai pun racun serangga. Sebab bila dah sekali dah buat daripada masa pemulihan, masa kita nak buat penanaman tu dah cukup. Kan? Kita tak nak pakai sebab kita nak benda tu kita tak nak racun lah, kita maknanya organik lah. Kan? Tu lah. Yang lain ada?
nak tanya bagaimana sumbangan komuniti Prism 14 Putrajaya ni terhadap sulam yang pelajar Sulam. buat sekarang ni? Okey, sulam ni sebenarnya baru. Macam kita ni KK4, kita baru je. Baru terima sulam ni lah. Kan? Kita pun tak biasanya kalau yang lain-lain tu dia macam UPM, UKM ada datang, budak-budak dia ada datang. Cuma budak dia datang ke sini interview kita orang, tanya macam-macam lah. Kan? Tapi dalam skala kecil. Macam dia orang nak buat master kan. 2-3 orang datang kan. So satu grup 3 orang lah macam tu. Jadi kita entertain juga. Kita entertain juga macam dia orang nak buat kawalan serangga apa semua, cek pokok cili, apa masalah semua kan. Macam sulam ni kita pertama, saya rasa kebaikan dia banyak lah. Kebaikan dia banyak. Okey. Walaupun setengah benda yang di video yang dibagikan kepada kami tu kita dah tahu kan. Tapi ada sedikit 1, 2, 3 benda tu yang baru. So kita boleh guna pakai dalam kita punya ni. Tapi nak guna pakai pun kita kena kaji juga. Macam apa dia punya ni kan. Tapi nak kaji tak terlampau lama lah. Sehari 2 hari dah kita dah bincang-bincang, kita dah boleh proceed lah. Kan? Kita dah boleh cuba. Kan? So, biasalah kita benda-benda yang kita nak buat kadang-kadang biasanya kita tengok situasi satu, kita nak tengok netizen kan. Kalau contoh kita buat video kan, kita nak terangkan dengan netizen, kalau boleh gunakan bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris boleh, tak ada masalah. Cuma kebanyakan yang ni kakak-kakak, makcik-makcik semua tu yang tengok FB ke, yang tengok YouTube ke kan, dia lebih kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bukan kata bahasa Inggeris tak boleh, okey je, no problem. Kan? Sebab dia orang, tapi lebih senang. Okey, lagi macam sulam ni nak kata teknologi yang baru tu setengah-setengah tu ada, setengah-setengah tu kita dah tahu. Kan? Jadi benda yang common kita okey je lah. Tak ada masalah lah. Benda yang baru pun kadang-kadang kos. Kan? Bila kos, kita nak pergi pada skala yang besar pun jadi masalah. Kan? Petani-petani pun sekarang tak tahulah, petani-petani sekarang dah kaya kan. Dulu susah sikit kan. Tapi itulah, tapi kita kena fikir jugalah. Kalau di rumah pun, kalau dia nak buat dengan skala besar ataupun skala kecil kan. Itu semua kita dah fikirkan. Contohnya macam sistem mitigasi kecil. Kita kat KK4 untuk kegunaan penduduk rumah ke rumah, kita ada yang 10 unit ada, yang 20 unit polybag pun kita ada. Kan? Dalam tong kecil je kita buat. Siap dengan timer, siap dengan ni. Kan? Ada juga. Ada. Lepas tu macam konsep hydropod kan? Konsep hydropod. Konsep hydropod pun ada juga kita jual. Satu set RM35 sekali dengan anak pokok. Kita tanam pun boleh. Lagi satu yang dia orang tak lupa nak bagi tahu, di KK4 kita buat klinik tau. Klinik pokok. Mana pokok yang bermasalah di komuniti 14 dan 15 boleh hantar ke KK4, kita akan rawat. Bila dah elok, bila dah cantik, kita akan call dia orang ambil. Faham? Dia macam pokok dia katalah ada ulat ataupun nak mati dah, tak boleh nak ni kan. Kita akan rawat, mula kita akan rawat tanah tu, yang dia punya tanah tu. Kita ada baja tu, dolomite tu, kita akan rawat tanah dia dulu. Lepas tu baru kita tanam semula. Kan, tanam semula, ataupun tak payah tanam semula pun daripada pasu dia tu kita akan jaga lah. Kita akan taruh dalam greenhouse, kita akan sembuh cuka kayu ke whatever, racun apa yang siapa buat tu. Tu kita akan sembuh lah. Sembuh ke apa ke. Jadi bila dia dah
dah okey sikit, Hmm. kita akan taruh baju lain pula. Hmm. Untuk dia kan N nak lebih kan. Pokok ni kalau nak daun dia N nak lebih kan. Tu kita taruhlah baju yang N lebih. Kan. Dia pokok dia kalau untuk daun dia N. Dia banyak guna N lebih. Faham Menarik lah. Menarik. Memang benda baru. Untuk kan sebab KK4 je yang buat. Yang klinik tu selalunya kos dia macam mana? Maksudnya orang yang hantar tu kos dia terpulang kepada orang tu. Dia nak bagi berapa kita ambil. Kita tak ada setkan harga. Tak ada set harga. Supaya juga anak kita macam nursery di KK4 ni dia punya harga dengan harga yang luar lain. Kita nak galakkan orang menanam kan. So harga kalau dekat luar katalah RM10 dia beli anak pokok, dekat KK4 RM5 je. Sebab kita nak galakkan orang bercucuk tanam kan. So banyak beza kan, separuh kan. Itu kebanyakan yang mana yang dah tahu semua datang ke KK4. Beli anak pokok, beli yang main lah. Kunyit, serai, pandan kan, yang main kan. Yang mana yang digunakan hari-hari dekat rumah. Pucuk daun yang buat laksa tu, daun apa? Daun kesum. Kan? Contohnya daun kesum macam kita kalau dekat luar pergi pasar beli RM2 pakai yang atas baru 20 sen kan. 20 sen kan. Yang RM1.80 buang. Kan? Betul kan? Pakai pucuk atas je. Kan? Patut benda tu kalau kita nak tanam, kita ada buat sistem pakai baja AB juga. Pakai baja AB ya. Taruh kan batang tu dia nanti dia naik Dia naik cantik Naik cantik kita nak taruh kat tepi dapur Potong nanti dia naik balik. Itu kelebihan baja AB. Dia 3 hari dia dah tumbuh akar. 3 hari dia dah keluar akar. Tu banyak kajian tu nak kena duduk dan diam tengok kan. Dia cakap sekali terus buat tak jadi. Serupa juga macam contoh nak buat video kan. Sebenarnya video ni nak makan masa yang lama. 3 bulan kan. Dia bagi assignment 3 bulan baru boleh buat. Kalau kata nak buat on ad hoc macam tu, susah juga kan. Sebab tak ada benda contoh lah kita nak bagi, betul tak? Kan? Contoh lah kata kan, buat cantuman tunas kan. Cantuman tunas. Yang Satya buat tu cantuman tunas. Kan? Sepatutnya nanti besok kalau dah buat, dia punya plastik tu kena buang. Baru kita nampak dia hidup situ. Tapi saya tak mau cakap lah. Kan? Faham je. Faham? Macam Hafiza pun ada juga. Kita tak boleh rendam. Dia sekali dia buat satu periuk memang masuk kan. Lepas tu kita nak tak ada timbang. Kita nak timbang berapa gram kita nak pakai untuk kata 500 ml ataupun 1 liter air. Kan kena ada juga. Dia pergi tuang semua, untuk sekali dia semua mati semua pokok. Boleh mati pokok. Kan? Dia panas kan? Dia panas ataupun daun dia akan jadi macam terbakar kan? Dia akan jadi macam terbakar kan? Sebab kita dah cuba, kita dah try. Juga kayu pun kita dah try. Dia semburan paling elok sekali, semburan kabus. Kabus? Tahu semburan kabus? Macam spray daripada atas. Main angin main lalu Cara sembuh. Sekali sembuh atas dia lalu, nanti dia turun. Dia kalau paling elok semburan kabus lah. Yang cuka kayu tu kan? Memang buat sendiri ke macam mana? Tak ada. Cuka kayu kita beli. Kita beli dah siap. Cuma sukatan dia tu macam sukatan dia untuk 500 ml tu. Kan? Kita pakai satu penutup tu. Satu penutup tu kira dalam 15 ml ke macam tu lah. 15 ml ni kecil kan. Daripada 500 ml kan. 15 ml tu satu untuk 500 ml punya air. Faham kita buat macam tu, kita bancuh dia siap bancuh dalam botol tu, dia ada penutup tu yang spray tu boleh terus tutup siap kan. Pakai botol yang sama kan. Spray lah. Tapi itu laju lah. Cuka kayu tu laju orang beli lah.
Sebab kita yang dah siap, kita jual RM3 lah. Wah. Kan? Kita nak bagi orang tanam. Kita konsep KK4, kita nak panggil orang tanam kat rumah. Orang tanam kat rumah. Jadi nak buat konsep satu rumah satu taman ataupun satu rumah satu laman tak boleh. Pasal dia orang kadang-kadang bekerja, ada yang bekerja kan. Tapi kita kalau ikutkan boleh ya. Tapi ada orang tak minat. Kalau ada minat, dia minat lah. Kan? Tak semua orang yang suka cucuk tanam ni. Tapi kita nak galakkan lah. Tapi di Putrajaya ni tengok yang remaja-remaja ni, yang belia-belia ni dia kurang sikit lah. Susah nak cari lah. Kita satu hari ada seorang pun sekejap lah. 2 hari hilang lah. Itulah. Kita nak pupuk macam mana kan? Kita nak pupuk macam mana? Segan anak saya pun dalam bidang pertanian pun dia tak pergi pertanian, dia pergi benda lain. Kan? Dia itulah kita cakap. Masa belajar lain, masa komitmen untuk ni lain kan? Jadi masing-masing lah, bidang masing-masing lah kan. So, tapi paling susah sekali nak tarik dia orang datang lah. Yang belia-belia ni. Tu lah, tak tahulah apa masalah kan. Mungkin kita akan minta pertolongan perbadanan nak buat satu benda apa-apa lah, untuk tarik minat orang muda-muda ni kan. Sebab tak ada perintis. Habis kalau tak ada perintis, besok nak bagi kat siapa kebun tu? Kan? Betul, dah buat elok-elok takkan nak biar. Dah buat elok-elok tapi nak maintain, lepas tu nak turunkan ke orang yang muda-muda sikit, dah tak ada orang nak main. Itu yang jadi masalah. Okey, lain apa lagi nak tanya? Nak tanya pasal tu. Apa? Hydropod. Hydropod. Yang tu design sendiri ke macam mana? Bukan, hydropod ni kita beli dah siap. Hydropod ni kita beli dah siap. Cuma modifikasi tu, ada satu modifikasi tu dibuat di KK4 lah. Macam yang bila dia tak ada tempat air flow. Jadi kalau hujan, benda tu tahu kat luar. Benda tu bertutup, dia tak ada flow. Jadi kita buat flow tu. Pakai tube kan. Belah tepi tu kita buat lubang, kita drill buat lubang, kita taruh tube. Bagi kalau musim hujan, kalau dia tahu kat luar, dalam baldi tu kira tak penuh lah. Mana dia air hujan dah akan keluar. Bila air hujan keluar, campur dengan air baja, dah kena buat balik kan. Mana flow baja AB tu, untuk hydropod tu, kita buat. Di KK4 yang buat. Jo Jalil pun dia tak buat. Dia tak buat. Tapi konsep hydropod ni memang sesuai untuk orang yang bekerja lah. Orang yang bekerja. Pasal dia ada indikator. Ada indikator dekat dia punya pot tu. Jadi aras baja air tu bila nak balik kampung ke, dia tahan sampai 7 hari ataupun 8 hari lah. Kan? Jadi senang lah nak balik, kita balik kerja main jenguk lah. Tengok dia punya indikator tu tak turun, mana okey lagi lah. Kalau indikator dia turun sampai bawah, kita kena bancuh baja AB tu kena isi lah. Bagi indikator dia naik kan. Jadi kalau biasanya orang yang bekerja ni dia lebih sesuai yang tu. Jadi boleh taruh dekat posh kereta, dekat berenda boleh taruh, mufflet sesuai. Jadi harga pun kira murah lah. Satu pot, satu set lah sekali dengan dia punya tu baru RM30. Kalau nak tambah anak pokok, tambah RM5. Jadi RM35. Dah siap tanam, dah boleh tuai. Kan? Tunggu 2 minggu, dah boleh tuai dah. Dah boleh makan. Kalau sayur pun apa semua kan. Hafizah pergi mana ni Hafizah? Saya ada. Okey, lain-lain apa nak tanya lagi? Kalau bab markah tu tak apa. Bab markah tu kita bagi tengok yang sesuai kan. Mana kan. Jadi nak tanya sikit untuk yang ni ada sikit evaluation untuk sulam ni. Yang Dr. Zara bagilah soalan dia. Tu yang first kali tu dia suruh macam Encik Harry ni bagi macam dia ada daripada skala daripada 1 sampai 10. Encik Harry nak bagi berapa untuk program sulam ni? Bagi 9 lah. Kan? 9. Satu sebab satu saya punya kan. Saya bagi 9 lah. Okey, yang lain?
Ada soalan lain? Masa ke depan lah contohnya kan. Ada lagi universiti nak buat dekat sinilah KK4 ni kan. Buat program sulam juga. Apa yang Harry nak? Sekarang ni kalau biasa kalau boleh kalau sulam ni kita pakai macam ni lah. So sebenarnya praktikal lagi bagus. Kalau nak sulam kena datang dekat tu, datang tengok dulu, lepas tu bawa balik buat sulam lah. Tapi kita ni zaman PKP ni susah sikit lah. Kan? Kerana kita sulam pun jarak jauh pun dah tak apa, tak ada masalah. So kita boleh tunjuk kebun, kita boleh tunjuk ni, tapi tak seronok lah kan. Tak nampak kan dengan ni kan, nampak video je kan. Jadi kalau kata di masa depan lah, kalau boleh lepas pada tu datang ke tempat kami pun tak apa. Datang ke tempat kami, tengok apa yang betul, yang aktual punya kan, yang orang buat hari-hari yang ni. Kalau nak buat OJT, on job training pun setakat 2-3 minggu boleh lah kot kan. Nak buat lama-lama takut boring pula kan. Itulah. Kalau boleh ada idea yang baru kan. Yang idea yang baru yang boleh kita ketengahkan untuk kebun KK dengan ahli-ahli sulam yang lain lah kan. Mana tahu besok kat luar nak buat ke, ataupun universiti sendiri nak buat ke kan. Jadi dah ada pengalaman dah kan. Dah ada pengalaman yang boleh kita praktikkan bawa ke kebun. Jadi kalau kata dia cakap buat macam ni, buat macam kata universiti nak buat kan, tak ada greenhouse. Tapi kalau tak ada greenhouse boleh buat conventional. Buat conventional dulu, pakai planter box kan. Planter box pun salah satu conventional, salah satu teknik juga. Yang dia orang sekat-sekat tu kan. Pernah tengok kan planter box tu kan. Saya tunjuk itu hari kan. Itu pun boleh juga, tanam sayur pun boleh. Tanam buah yang berbuah pun boleh, macam terung, bendi pun boleh kan. Itu cepatlah tu, planter box tu kira cepatlah. Dia planter box ni sebenarnya konsep dia sama je. Cuma bawah dia ada plastik hitam, tak ada media. Jadi air boleh bertakung kat bawah kan. Boleh bertakung kat bawah, jadi konsep dia sama tapi dia skala besar lah. Tapi di tanah. Di tanah. Mana bila kita sembuh baja tu kan, plastik tu dia tak meresap sampai ke bawah kan. Dia buat ada takungan kan. Itu sesuai lah. Mana baja tu masih ada dekat situ lagi lah. Tapi kalau ikut perbincangan kita yang hari tu kan, yang saya baru mungkin pihak komuniti KK4 ni memerlukan teknologi baru. Aquaponik kita dah ada. Kita dah buat kat KK4 tu hari. Tapi aquaponik yang kita buat dia punya tu daripada bahan daripada yang kita semula tu. Kalau tengok di bawah tu kita ada dulu kita buat. Cuma konsep kita kita buat itu hari bocor. Dia punya seal tu bocor. So kita belum repair lagi, belum apa lagi, sebab kita nak tumpukan kepada hidroponik bertingkat kan. Hidroponik bertingkat yang ada dekat luar dengan tepi tu. Yang vertikal tu. Kita nak tumpukan tu. Sebab konsep sama aja. Cuma satu, kalau aquaponik ni kita tak boleh pakai baja. Sebab dia kita tak boleh pakai baja satu. Lagi satu, ikan yang kita nak guna tu kena yang orang cakap kena ada benda yang banyak. Macam contoh talapia kan. Dia release banyak kan. Talapia merah, talapia putih kan. Keli. Tapi keli biasalah, kalau hujan bau memang naik satu ni kan. Tu kita macam keli ni kita tak galakkan lah, sebab bau dia nampak busuk kan. Nanti takut komuniti pula yang duduk rumah bertingkat ni dia naik ke atas kan, bau kan. Dia takut orang komplain pula kan. Pasal situ kita nak kena jaga juga komuniti. Mungkin kena kaji dengan lebih mendalam lagi lah untuk kena kaji. Setakat talapia boleh. Ikan-ikan lain kita tak tahu lagi lah kan. Talapia merah, patin ke kan. Tapi itu dah kira komersial untuk ikan pula.
kan. Dah jadi tak jadi kebun lah, jadi macam kita nak ternak ikan pula. Nak campur nak kena panggil Jabatan Perikanan pula. Kan. Sebab Jabatan Pertanian pun dia tak berapa Arif ingat. Kan. Mungkin ada jabatan dia yang dia orang bagi-bagi kan. Mungkin kita tapi banyak kerja lah. Sebab kita konsep urban farming kan. Urban farming ni benda-benda baru, tapi tak semestinya benda-benda baru yang kita rasa tak sesuai kita nak gunakan. Kan? Tengok keluasan tanah lah. Sebab keluasan tanah di KK4 pun tak besar. Sebab kita duduk di tepi lereng takungan air. Jadi kawasan bukit pun kita pakai sikit. Kita takut nanti pihak Perbadanan Putrajaya tak benarkan kita tanam di lereng bukit. Pokok-pokok kekal kan. Ini masalah juga. Tu yang Perbadanan juga dia nak bagi tanah luar mega urban farming. Mega urban farming ni terdiri daripada skala tanah yang besar lah. Macam 20 hektar kan. Tapi kapasiti orang yang nak buat tu. Kan, kalau dikombinekan daripada KK1 sampai KK takut terlampau besar, tak ada orang kan. Komuniti yang nak join tak ada kan. Jadi susah lah. So biar kita maintain kebun komuniti je, senang lah kan. Sebab satu konsep dia siram pakai yang manual pun ada, yang timer pun ada kan, mitigasi lah. Itu saya cakap. Kalau yang paling moden kita buat hidroponik lah. Rock melon hidroponik lah. Itu yang kita tengah minta lah. Sebab hidroponik ni satu, dia tak macam kokopit kan. Kokopit dia simpan baja, tapi bila time panas kering kita kena tambah lagi kan. Tapi kalau hidroponik ni dia baja dia mengalir situ je. Air dia tu kan. Dia tak pergi, cuma kita tambah aja. Kan? Tu pembesaran pokok pun rasanya lebih sesuai. Kan? Buah pun rasa lebih besar. Sebab kita dah buat lawatan macam KK4 ni kursus pun yang dibagi yang ditaja oleh Perbadanan Putrajaya pun kita bagi juga kan. Macam kursus cili, kursus penanaman cili, kursus asas cendawan kan, kelulut, macam-macam kursus lah. Memang ada teknologi baru tu, memang dia orang bagi lah. Dia pilih lah satu komuniti tu berapa orang pergi kan. Jadi kita belajar daripada situ lah. Macam timba ilmu ni kita ada satu ni LA21. LA21 ni di bawah Perbadanan Putrajaya juga. Dia ada dua, Jabatan Landscape yang untuk kebun komuniti. LA21 pun untuk kebun komuniti, tapi dia memantau macam mampan lah. Mampan ni dia punya teknologi tu kembara ilmu dia keluar daripada kawasan Putrajaya. Macam Mardi, JB, mana-mana yang ada teknologi baru, pembuatan produk baru, kita pergi tengok kan. Contoh tahun lepas ke apa tu kita pergi buat minyak wangi pakai pokok lemon tu, lemon tree. Pernah dengar lemon tree tak? Tapi lemon tree tu kita tak boleh tanam dekat sini sebab dia dah digadgetkan berlesen ada satu orang di mana, di Kedah ke ataupun di mana, di Kedah rasanya. Orang tu je yang boleh tanam. Kalau kita tanam kita kena saman. Dia produk dia lemon tree tu dia buat dia akan form jadikan liquid untuk minyak wangi tu. Dia extract daripada dia minyak wangi. Macam kita pernah dengar serai wangi kan? Serai wangi kan? Serai wangi dia ambil dalam skala besar. Skala besar daripada Terengganu, saya tak silap saya. Kuala Terengganu lah, dalam area negeri Terengganu. Dia akan hantar berapa lori? 3 lori, 4 lori. Tapi bila dia dah compact, tinggal 1 lori je. Dia dah masak tu tinggalkan tu, tapi mahal lah.
Dia berapa liter, berapa ratus, 500 kot. Mahal lah. Dia mahal. Dia produk dia mahal. Pati daripada lemon tree dengan serai wangi tu dia mahal. Kan? Berbalik lah. Tapi produk tu kita nak tanam tu yang jadi masalah kan. Faham kan? Itu benda-benda baru lah. Benda-benda baru. Macam kita pergi tengah ni juga tengok taman negeri dia orang kan. Untuk tanaman-tanaman yang dia usahakan kan. Banyak lah. Cincau, pokok yang rare-rare pun ada lah. Jadi kita tengoklah cara dia manage kebun taman lah dia. Taman besar lah. Sebab dia kebun komuniti ni bersangkutan dengan landscape juga kan. Taman dia tu terlampau besar. Pokok dia terlampau banyak lah. Berjenis-jenis banyak. Beribu-ribu jenis lah dia. Beratus jenis lah pokok kan. Jadi kita kena macam di KK4 pun ada 53 spesies pokok kan. 54 macam tu lah. Campur rock melon sekali. Kita tengah cari lagi lah. Tengok spesies-spesies yang rare lah. Macam pernah dengar serai Aceh? Serai Aceh. Serai Aceh. Dia macam daun kunyit. Pokok dia macam daun kunyit. Tapi dia bau serai. Kan? Dia bau serai. Tak semua yang tahu lah. Jadi dia boleh gantikan serai. Kalau dia guna dia lebih kurang macam daun kunyit juga. Tak ada serai. Tengah-tengah malam kita ambil daun dia, gantikan serai. Dia bau pun bau serai. Kan? Macam lagi satu macam bawang Jakarta kan. Di KK4 ada bawang Jakarta. Macam mana rupa bawang tu kan? Benda-benda yang kat pokok-pokok yang rare kan. Macam di KK4 juga ada kunyit hitam, kunyit putih. Itu kira ginger, black ginger kan. White ginger, black ginger kita ada. Tapi kita tak ni lah wara-wara kan. Sebab kadang-kadang yang mana yang tahu dia akan ambil lah. Kan? Kita tak open sangat lah. So tapi kalau dia nak beli ada. Dia nak beli ada. Kita akan jual juga lah. Tapi kita tak cakap lah kita ada ni. Sebab sekarang ni dah berpagar okey lah. Dah berpagar senang sikit lah. Kalau tak dulu orang main ambil lah. Kan? Itu biasalah kan. Mana-mana tempat pun macam tu kan. Jadi kita kena relax lah. Apalah you nak ambil lah. Jadi you tanam lah. Kan? Okay, yang lain apa lagi nak tanya? Jadi saya rasa mungkin tu lah soalan yang kita orang tanya. Jadi sebelum tu saya ada satu soalan. Mungkin jawab seringkas lah mungkin. Sebelum kita orang nak kami ingat nak tunjuk video. Kalau Cik Hairi ada masa lebih. Boleh, tak ada masalah. Video kita orang. Lepas tu nak satu soalan satu last. Okay. Pada pendapat Cik Hairi kan, dalam 10 tahun akan datang, apa yang akan jadi dengan urban farming ni? Mungkin jawapan ringkas daripada Cik. Saya rasa kalau teknologi tinggi, mana kita duduk dekat rumah pun pakai iPod je kita check kebun. Kan? Kita ada ni sistem kat mana kadang tengok okey. Sistem ni dah ada. Di Ulu Langat dah ada. Dalam sistem skala besar di Sekincang sana. Ada kebun. Mana dekat rumah dia boleh check lah, tengok. Okey, kebun dia dah siram ke belum kan. Dia punya apa ada punya sistem timer jalan ke tak kan. So productivity tu meningkat lah. Sebab harapan saya macam orang di bandar kekurangan tanah kan. Tanah pun ada tapi tanah kebanyakannya majlis yang punya kan, ataupun perseorangan yang punya. So kalau boleh harapan saya setiap rumah tu adalah yang dia tanam kan. Saya nak buat macam konsep satu rumah satu taman lah, satu laman satu kebun lah. Satu rumah satu kebun. Tak kisahlah pokok apa yang dia tanam kan. Tak kisahlah pokok bunga pun ke apa ke. Jadi dia ada kebun kat rumah. Kan. Jadi sebenarnya banyak dia punya kebaikan bercocok tanam di rumah. Tambahan lagi dalam musim PKP ni. Kan. Kita dah tengok nak sayur kita ada.
kan. Kita nak tanam terung kita ada, bendi kita ada kan. Jadi senang, tak payah banyak pokok sebenarnya. 2 pokok, 3 pokok untuk pakai kita gila-gilakan kan. Gila-gilakan untuk harian. Boleh. Jadi pokok ulam-ulaman kan. Macam saya nak tengok nak saya kecil je. Kalau nak tengok boleh saya tunjukkan. Tapi boleh juga. Tapi tak macam ni lah kan. Tak apa. Ya kan? Okey. Saya ada kebun saya sendiri. Kan? Ni macam ni. Ni nampak kan? Ni kunyit hitam. Cekur dengan kunyit hitam. Oh, kunyit hitam. Cekur dengan kunyit hitam. Okey. Ni laman herba saya. Ni. Petik je nak makan nanti. Ini depan rumah. Ni depan rumah. Ni. Tapi itulah tak apa banyak. Ni pokok apa? Pokok kesung kan? Ni yang saya cakap ni. Ni yang saya cakap serai Aceh. Nampak serai Aceh? Ni. Ni daun kunyit. Dia macam daun kunyit. Ni pokok ni lah, pokok raja. Pokok lele ni pokok tenggek burung, cili kan. Ini pokok cincau. Saya senang-senangkan lah. Pokok puding. Pokok kunyit kan. Pokok halia kan. Ni kat rumah saya lah. Okay. Ni pokok belimbing. Kalau pernah tengok pokok belimbing kan? Pokok belimbing mengulung pernah tengok kan? Pernah. Ni masuknya. Depan rumah je. Belakang rumah makcik tanam juga. Cincau apa semua kan. Cincau di KK4 makcik yang buat. Makcik pun kan ahli kebun KK4. Dia setiausaha KK4. Makcik JK lah. Orang kecil-kecil. So lain tak ada lah. Kalau kat kebun nak tunjuk, dia dah tengok kan, dah tahu kan. Boleh lah. Paling senang tengok FB KK4, kebun komuniti KK4 kan. Boleh tengok, tak ada masalah. Pertanyaan pun besok kalau nak tengok boleh tanya direct. Boleh call lah, boleh WhatsApp pun tak apa. Kalau ada apa pun nak tanya kan. Boleh. Tadi dekat kebun, pukul 1 dah balik lah. Daripada pagi, sekarang ni PKP, kalau kebun boleh pergi. Kalau kata tempat-tempat lain tu susah sikit lah. Kan? Okey, lain ada apa-apa lagi nak tanya? Encik, I ada last soalan. In case I bukan dari komuniti kan, saya punya plant macam saya punya pokok sakit, I boleh bawa ke untuk klinik? Boleh. Dia kira customer lah tu. Dia kira customer lah. Macam dia walaupun bukan jadi sebelum dia kalau kata bukan komuniti bukan kebun punya ahli kan. Tapi dia komuniti. Community area kan. Tak kisahlah area mana. Kalau kata kita tak kisah. Daripada Bangi pun kalau dia tahu kita boleh buat, kita ambil, tak ada masalah. Cuma kita nak tengok dia punya pokok teruk tak teruk lah kan. Kita nak accept kan. Kalau pokok dah macam dah tak boleh dah, kita suruh bawa balik, kita tanam baru untuk dia. Kita tanam baru untuk dia, kita suruh bila time dah sampai kita suruh dia ambil. Tapi kita kira kita sell lah, kita jual lah. Kan. Tapi dengan persetujuan dia lah. Dia cakap okey, dia nak pokok ni, kita tanamkan, kita jaga elok-elok. Kita bawa ke tempat dia. Besok kalau jadi juga dia hantar balik kat kita lah. Kan. Dia satu je. Pokok ni penyakit kadang-kadang dia lambat siram. Kan? Ataupun dia tak ada dia terlupa nak siram ataupun dia obsession. Pokok ni paling kurang pun dua kali sehari kena siram. Ataupun 2 kali selang sehari pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau pokok yang gunakan lebih air ni kena siram lah. Kalau tak dia kering kan, dia mati lah. Terima kasih. Okay, ada apa lagi? Ada apa lagi nak tanya?
Pasal benda-benda lain pun tak apa. Pasal kalau ini kata nak ada video nak tunjuk kan? Video apa tu? Okay. Oh, video yang kita orang buat Itu dah 10 kali pakcik tengok ni. nak tayang ke? Okay. Nak tayang pun boleh, tak ada masalah. Design di prison. Tapi okey lah, so far cara pembuatan video tu okey lah, tak ada masalah. Cuma kekurangan tu biasalah kan. Kekurangan tu kita biasa buat satu-satu tu biasalah. Siapa punya dulu? Ni, pizza. Boleh nampak ke? Boleh nampak, tapi ada komen tak? Komen dah buka tak? Ada orang komen tak? Ada. Jawab. Okay. Nak buka komen ke, Cik? Ada komen ke? Ada kan? sikit. Ada sikit je tak kot. apa. Okay. Untuk hari ini, saya akan berkongsikan satu cara untuk membuat racun serangga menggunakan rumpan. Rumpan yang saya gunakan untuk hari ini ialah pokok daun bambu. Jom kita lihat bahan yang diperlukan untuk membuat racun serangga menggunakan daun bambu. Senarai bahan yang diperlukan ialah 100 helai daun bambu atau semambu, bekas kosong, 300 ml air, chopstick, peti sejuk, penapis dan botol semburan. Itu 100 helai daun bambu. Cara menghasilkan racun Saya nak bagi gram macam susah nanti. Saya buat Dia anggaran. biasa kalau macam tu Pisahkan daun bambu 100 daripada helai kan. daun pokok. Pun biasa 1 gram bila kita dah kering dia tak jadi 1 gram lagi. Jika ada sebarang Dia dah kurang, dia jadi maybe jadi 50 gram ataupun 30 gram. Biasa dia akan kurang. Itu saya cakap Saya nak buat ni pun saya try cara jeda. tu lah. Okey, tak apa. Sebab takut ada salah info Macam ni kan, dia dah kering. Kalau timbang tak ada 100 gram ni. Kan? Betul ya? Tapi tak apa, 100 gram ni kalau kata ada jenis setunda rapuh kan. Ni timbang pakai timbang kecil tu yang ada gram tu kan. Yang buat kek tu kan. daun bambu sehingga rapuh. Ataupun timbang digital lah, senang kan, yang kecil tu. Biasa kebun-kebun dia ada. Tapi kalau takkan macam ni, mana nak ni kan. Hancurkan daun bambu kepada saiz yang lebih kecil. Setengah orang dia pakai blender, betul tak? Setengah orang pakai blender, setengah orang pakai tumbuk. 300 ml air. Saya tengok ada ya proses yang dia masak semua tu. Tapi saya takut bahan kimia dia macam tak ni kan, tak ada kesan dah lepas tu. Terus saya jenis semua tu. Cara guna cara ni. Dia kalau benda masalahnya sekarang ni kebekasanan dia kalau kata tekstur dia kan. Daripada segi color, daripada ni campuran dia, kalau nak campur benda lain, ingredient apa yang Hafiza nak campur? Nak campur dengan surfactant ataupun adjuvant lah. Macam bagi benda tu macam mana? Semburan tu macam melekat dekat daun tu lebih lama. Macam ni campur kalau biasa orang panggil kat sini campur dengan minyak masak tau. Benda yang paling murah yang ada dekat rumah. Satu sudu minyak masak. Yang bukan yang anda pakai tau, yang baru lah. Minyak masak yang anda pakai, tak kisah apa jenis pun. Pakai tu, bagi dia lekat. Saya tak pernah dengar tak payah komen kan. So campur mana apa kita nak buat ratus tangga yang daripada bahan yang berdaun kena campur dengan minyak masak supaya dia boleh melekat pada daun. Konsep dia lah, tak kisahlah air cili ke kan, air cili, air bawang putih ke, air bawang kan. Nak bagi dia melekat dekat tu kita mesti mau pakai minyak kelapa, minyak makan lah.
minyak makan ni tak payah dia lekat kan. Sumbu air rendaman daun Semburan dia pada pokok. Setengah video yang saya tengok buat ratus serangga lepas letak minyak tapi ada yang tak letak. Sebab itulah sebab dia tak tahu dalam video tu saya pun tak tahulah kenapa dia letak. Ratus serangga bagi atau sebab banyak kalau nak komen banyak benda nak belum orang nak tanya. Macam mana pokok tu boleh melekat tu kan? Ada macam mana baja kita nak pastikan baja tu ada di ni. Lagi satu semut, nak semut pokok jangan bagi semut pokok hidup, pokok yang subur yang tak ada penyakit. Pasal dia ratus serangga kan. Anda boleh rumah saya ada pokok ni. Tu lah. Tak apalah kan. Kita nak terang kan. Tak apalah. Itu masa ke depan tu kena ada 2 pokok. Satu pokok yang ada macam yang dijagati penyakit atau serangga kan. Macam lalak buah ke apa kan. Satu lagi pokok yang elok lah. Macam pokok yang elok tu tak apa. Tengah-tengah tempat pokok ni susah nak dapat. Betul ya? Jadi kalau mereka tanam kat rumah tak apa. Tapi kalau mereka nak tanam untuk skala besar, biasa yang Hafiza punya idea ni kalau pergi untuk manufacture ataupun skala besar, dia orang nak buat ratus serangga, boleh lah kot kan? Komersial lah kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk di rumah pun boleh juga, tapi mereka kena pergi cari lah. Macam daun serai ke ada apa sama lah kan, konsep dah kan. Dia ada yang macam boleh beli dekat Shopee, dia jenis oil. Oil kan. Macam untuk lalak buah pun macam tu juga. Kan dekat Shopee sekarang ni semua dah ada, Shopee pun ada kan. Jadi senang kan benda tu. Tapi yang kalau untuk komersial lah, kalau orang nak pergi cari nak buat, dia kena tanam lah pokok tu kan. So Rizal punya tadi nampak kan? Sukatan dia kena ada, ML dia kena ada, lepas tu pelekat dia kena ada, minyak masak pun tak taruh kan? Tu kurang dia satu lah. Tapi yang tu faham-faham ni kan lah. Tapi tu lah, maka tak tinggi lah, tak ada masalah. Sebab kita pun ni kita first time, kita tak nak masing-masing pun baru kan. So kelemahan tu yang nak kena tambah minyak masak tu je lah. Kalau nak kena buat video balik, minyak masak tu lah kan. Minyak masak tu kena tambah lah 1 sudu lah. Tak payah gram, taruh 1 sudu kan. 1 sudu minyak masak bersamaan berapa ni kan. Lagi satu kata-kata nak taruh dia dua cara. Satu nak timbang, satu nak pakai penutup. 2 penutup, 3 penutup, 2 sudu, 3 sudu kan. Boleh. Kalau tak nak pakai gram lah kan. Tapi air banyak mana kan. Pati banyak mana. Lepas tu Hafiza dah try lah. Kalau benda ni kalau taruh terlebih lah, terkurang lah pokok macam mana kan. Itu kita kena kaji dulu. Kena kaji dulu. Bila kalau terlebih pokok jadi kalau macam panas mana. Kalau masa panas dia kuat dia jumpa. Ada tengok benda tu. Lepas tu semburan macam saya cakap tadi, semburan jenis macam mana tak boleh direct itu kan. Semburan kabus. Lebih praktikal semburan kabus. Kan? Sebab dia tak boleh melekat banyak kan. Itu kalau balik pipi tengok tu duk semut pokok tu kan. Tak lama lagi kan dia clean. Kan? Tapi tak apa sebab dia tak melekat. Faham tak? Kalau hujan, kalau kita sembur air balik, benda tu turun. Kan? Jadi dia tak melekat. Jadi untuk melekatkan dia tu bahan tu tak ada. Jadi selamatlah pokok tu. Kan? Cuba try balik taruh air bambu tu campur dengan minyak tu kan. Spray. Baru kita tahu ada kesan ke tak kan. Lain video apa? Dah habis. Video apa? Coba. Video kedua. Setiapnya. Sanjay. Today, I'm going to demonstrate about tomato and eggplant grafting. There are a lot of grafting methods and I specifically choose tube slice method. So let's have a look on it. Before that, you all will think, why do we need to use grafting method instead of planting our tomatoes directly into the soil? The question is, are grafted tomatoes beneficial?
Eggplant dia pernah tengok tak? Orang pernah buat kajian So I picked the main two. terung First pipit. one is grafting technique Terung to pipit, minimize soil-borne diseases. terung For pipit example, dengan, Fusarium wilt, Bacterium wilt, tomato cherry. and root knot nematodes. Terung pipit tau yang kecil-kecil dia punya tu yang These bulat. are bulat. example of soil-borne Yang tu orang pernah buat. diseases. Yang tu orang pernah buat. Terung The second one terung is biasa, grounded terung tomatoes yang biasa rootstock are dengan larger terung yang and ni vigorous. orang tak pernah Due to buat. this, the plant Jarang. will grow faster with a large leaf area. The yield of Yang the tu lebat. plant Yang tu will dia punya increase yang 30 to 50% yang tu compared to saya rasa dekat non-grafted Terengganu kot. tomatoes. Mardi Terengganu buat tu. Okay. Use scissors to cut the rubber tube Tiup tu tiup basikal ke apa? at a 30-degree angle. Tiup. Lain kat rumah. Tak, dia tiup plastik tiup kan? Yang ni plastik. Plastik tiup kan? Okey. Step 1. Dia Cut kalau eggplant similar to burst the pokok cotyledon bendir at a 30-degree angle. dengan pokok eggplant. Dia konsep macam cantuman tunas kan? Betul tak Betul. Konsep cantuman tunas. Cantuman tunas dia pakai V shape. Is choose a healthy tomato Lah V, plant as a nanti side. masukkan At ke dalam tu. 30-degree angle Belah masuk also. dalam. Dia suka dengan macam cantuman durian. Next is slide a 10 mm long rubber tube over the rootstock stem and make sure they are compatible. Dan satu lagi konsep Step 4 is push batang gently the scion about halfway pokok into the tomato tube. ni dia lembut dan berair tau. Kan? Dia Make lembut dan sure berair the dan mudah cut patah. angle of scion and Kan? the Kalau rootstock kena are pegang compatible for each dengan other. ni lah. Macam Sadia buat tu tengah belah tak? Dengar. Step 5 is wrap dekat the tengah-tengah seed tube for tu extra belah strength tak? and grip. I And belah transfer the sikit. crafted plant to the shaded region Belah sikit, immediately. belah banyak pun tak apa. Belah sampai leceh. bawah pun tak apa. Kan? Yang I nampak teori tu dia orang cakap boleh belah tapi sikit. So I belah sikit. Thanks. Okay, kalau ikut konsep cantuman tunas, sebenarnya belah habis pun tak apa. Belah habis pun tak apa sebab dia keras. Jadi bila you masuk kat situ kan, sebab you plaster balik, you salutip balik kan, you ikat dengan salutip balik kan. Kalau you tak salutip balik memang tak boleh lah. Ni you salutip balik. Now, we look on which part costing can be reduced for my DIY method. First is, we do not spend money on pesticide for disease control since plants is disease resistant. Second is minimal material cost since it's all available at home. Third one is reduce weekly vegetable expenses. Last but not least, grafting method can minimize space and save cost on soil and fertilizer. Yeah. Here is the roughly calculated the costing details for my DIY method. RM70 kat Palestin. Satu pokok tau. Satu pokok kan? Satu pokok lah kira. So, rasa murah ke mahal? Kalau dia nak buat 1000 pokok ataupun 100 pokok dan RM1,700 kan. So kos belum bajet lagi, belum ni lagi. So suitable tak suitable tapi untuk practical dia biasanya normally benda-benda yang dia orang buat untuk buat cantuman tunas kan, kos dia lagi murah.
Moving pisau, on to step 3, which is pisau dengan inserting the rubber tube. There are transparent two tape tu je. ways to do this step. First Transparent one tape is tu dia tak insert the ada rubber gam, tak ada tube apa. into the rootstock as per my video. Kalau biasa tengok kan. Second one is insert the cyan into the rubber Pakcik, tube and pakcik move buat it yang tu. together and place Pakai it into the rootstock. yang Before I forget, sedia dia rubber tu tube can be dengan bought pisau. at Pisau bicycle shop. berapa je. Step 4 Pisau, is wrap the pisau masking berapa je tape. dengan For tape tu je. extra grip and strength, you all can use masking tape or Tapi string kalau for high extra grip. produk punya And move the teknologi grab kan, the plant immediately into the shaded region. mungkin boleh lah kan. So that's all from me, Okay. and I hope this video is beneficial and helpful Gentleman for ni, you all. If bila- you all bila- like bila this dah buat video, tu, please kena share buka and tau. comment. I will update this Kena grafted buka, plant kena result buka. in upcoming. Okay. Nak tanya. Bila masa nak kena buka? According to theory, 1 bulan. Sebulan. 1 bulan. Sebut 1 bulan. Okey, kalau teori 1 bulan, tapi kalau kata akar dia dah bercantum, mana kulit dengan tu dah bercantum, kita dah boleh buka. Okey. Kita dah boleh buka. Tapi kena tengok cantuman tunas dia macam mana. Sesuai ke tak sesuai, kan? Betul, bila kita buka, kita tengok kalau dia dah hidup macam biasa, elok aja, mana berjaya lah. Kan? Tapi kalau dia sampai masa dia kan, pucuk dah mati, tinggal eggplant dia, kan? Pun masalah juga. Kan? Tapi itulah. Biasa kalau macam ni, kita takut dia tumbuh akar. Faham kan? Kalau kita tak ketat cantuman tunas ataupun ini nama dia cantuman tunas. Tunas pokok daripada pokok seni ke, macam kalau biasa pakcik buat daripada durian biasa, cantuman tunas durian musang king. Contohlah kan. Dia spesies sama, cuma yang musang king tu dia lain sikitlah. Kan, spesies durian kampung dengan durian kampung sebagai base. Durian musang king kita buat cantuman tunas. Ambil dia punya tunas tu, kita buat tikat, lepas tu kena taruh tempat gelap. Faham tak? Tempat gelap, tunggu dalam masa 7 hari. 7 hari kita tengok. Tapi dia akan sentiasa duduk dalam tempat yang 50 cahaya matahari. Faham tak? Supaya kita nak tengok dia punya akar, dia punya tu cantum tak? Cantuman dia tu berjaya tak? Faham kan? Cantuman tunas tu berjaya atau tidak? Kita nak tengok daripada situ. Bila kita buka nanti, dia akan hidup. Dia akan hidup macam pokok biasalah. Faham? Biasanya cantuman tunas ni orang akan taruh kat tempat gelap. Yang kurang matahari lah, cahaya matahari lah, 50 lah. Biasanya lah. Tempat gelap sikit lah. Jadi matahari tu mana tak force dia sangat, jadi dia nak sambung tu kira tak dapat full matahari lah. Mana dia boleh sustain kan. Nature tu kira normal nature lah. Super macam anak pokok kan. Kita semai tu, lepas kita semai kita kena tutup dengan plastik hitam dulu. Lepas 2 hari baru kita buka kan. Dia dah tumbuh akar sikit kan, baru dia naik kan pokok dia. Kan? Dia biasa benih macam tu benih kita semai pakai kokopit, pakai peat moss. Pakai tanah baja tu, peat moss tu. Dalam masa 2 hari dia punya konsep biasa, kita siram, kita tutup, 2 hari dia dah naik. Dia dah naik. Kalau dia tak naik tu, mana benih tak okey lah tu. Biasa dia dah naik. Bila kita buka, tunggu sampai naik 2 daun, 7 hari dia naik 2 daun, 8 hari ataupun 10 hari dia dah naik 4 daun, baru kita transplant. Contoh dia punya konsep sama ni. Okay, next. Okay, ada apa nak tanya? Nanti last saya baru kita tanya. Tengok video punya ni. Di akhir video nanti, anda akan dapat mengetahui apakah itu baju kopi.
Baju kopi ni orang dah banyak pakai kan? Baju kopi ni ada baju kopi yang dia orang jual baju kopi 8888. Oh, dia punya review. Bukan, dia punya produk, nama produk dia. Baju kopi 8888 ataupun baju kopi terus. Kopi ground untuk tanaman. Apakah itu baju kopi? Cik cakap habis internet orang. Baju yang diadaptasi yang dikeringkan untuk digunakan. Kalau boleh cepat kita cepat habis lah Kopi ground dijadikan baja. Apa yang terkandung baju dalam kopi. kopi ground tu? Untuk Yang tanda tanya tu apa? kopi ground. Tu baju kopi tu Yang sangat tinggi yang mana amat diperlukan untuk tumbesaran pokok. Coffee ground mempunyai unsur-unsur atau elemen yang sangat penting untuk pertumbuhan pokok. Antaranya ialah magnesium, kuprum. Saya observe sendiri macam tumbuh banyak juga lah pokok tu. Macam okey lah. Pokok sebenarnya baju kopi ni bagus. Cacing, Pokok pembesaran dia kuat. proses Mana daun dia akan lebar macam ni. oleh Kan daripada daun kecil macam ni, pakai baju kopi dia daun dia macam ni. Lebar. Tapi tengok pokok lah. Kiranya kopi ni yang dah guna ke yang belum guna? Yang dah guna. Kita ambil sisa dia sebab yang belum guna ada banyak caffeine. Langkah yang pertama ialah At this step saya tapis dulu lah nak bagi dia punya hilang caffeine dia. kemudian Sebab Patutnya caffeine buat air kopi dulu. Patutnya buat air kopi dulu kan. Suruh siapa ke atas pok ke minum kan. Lepas tu taruh. Sebenarnya kalau macam ni bancuh dulu pun tak apa. Bancuh dalam cawan, tak payah tapis macam tu. Kalau tapis macam ni nampak kopi baru kan. Kopi baru. Ni yang selepas. yang tertinggal ada kopi Tapi tak apalah itu kira kita nak tunjuk kat dia cara dapat kopi tu tak boleh buat terus macam tu kan. Sekarang tinggi dah pokok. Ada dalam 2 cm macam tu 4 cm macam tu. Sebab dia baru lagi kan. Sebab benda ni baru buat kan. Ni baru buat apa ni? Tanah pada kecil sampai dia tumbuh besar ni. So, cakap dengan doktor nanti bagi masa sikit. 3 bulan ke buat assignment. Tak ada ad hoc 2 minggu mana boleh jadi. Kan? Sebab ini tanaman kan. Tanaman dia kena ada masa. Masa. Satu projek kalau sesuai dalam 2 bulan lah. Daripada start kita buat kan. Kalau kita buat ad hoc macam tu masalah. Kita pokok pun tak ada. Kan? Sawi apa tu? Sawi? Pak Coy. Pak Coy. Pak Coy pakai baju AB je. Saya guna tu. Saya guna nak semai tu guna tanah organik. Tak apa. Dia tak boleh pakai pit moss. Pit moss. Beli pit moss kat kedai kan. Shopee pun ada. Murah je. Saya guna baju organik je daripada semai sampai ke ni. Pit moss. Lepas tu cari kalau tak ada tempat sembahyang kan. Kotak telur. Kotak telur. Taruh kotak telur, taruh pit moss, tanam sebiji. Siram lah. Tutup dengan plastik hitam, taruh bawah dapur. 2 hari keluarkan. 2 hari keluarkan nanti baru ada mentari sikit kan. Buka tengok dia naik. Dia nak tu dia kena tempat yang lembab sikit baru dia naik. Tempat yang gelap. Dia tak ada Dia tak ada letak luar masa nak semai tu. Tak boleh. Dia kena tempat gelap. Bawah dapur ke. Tempat yang gelap lah. Lembab. Tempat yang lembab lah. Yang kurang cahaya matahari. Faham kan? Jadi baru 2 daun. Kalau konsep 2 daun tak boleh semai, tak boleh tanam terus. Planting. Di 4 daun baru kita transfer. Baru kita transplant. Tapi tak apalah. Ni cikgu pun tak tahu. Saya pun dapat jarak antara dia. Jarak macam ni lah. Satu ni kan. Satu jengkal. Satu jengkal tu. Tapi kalau dia nak pembesaran dia kan. Pembesaran dia. Tapi boleh je dalam satu polybag tanam 3-4 tak apa dekat-dekat kan.
Apa? Cuma Dia besar tu tak ada besar sangat kan dia punya daun tu, Pak Coy? besar. Besar ada? Lagi sekarang. Besar Pak Coy. Kejap. Kejap, Okey. tunjuk contoh Pak Coy. Fat. Allah, lagi lawak pokok. Fat, baru nak tanya soalan Fat. Apa dia? Kalau guna teh, Okey. teh. Jika ada rasa lebih Guna apa? Eh, Okey, dah. Okey. Ni Pak Coy. Besar ni dia Pak Coy. nampak. Ni Pak Coy ni. Mana Nafizah? Dia saya. Yang satu lagi mana dia tak ada? Nampak? Jalan-jalan lagi kebun. Ni. Oh, nak lucu. Oh. Anak tu Nampak besar? Ini yang kaki empat punya. kecil Ini kaki banget. empat punya. Oh, Besar mana tu? besar. Ah. Berapa punya tu? Ni ke Habis saya. dah habis ni. Besar kan? Sangat pun. Semua orang nak tunjuk kebun. Dia cukup baja dia besar. Okey. Besar tu berapa jengkal tu? Tengok ni. Besar juga. Kan? Kalau lepas mati habis dia kan, macam mana nanti nak kutip hasil kan? Maksud Kita tak ada guna lah tanah tu nanti. Tengok tanah tadi tu. Nak tengok tanah. Tengok pokok tadi tu. Oh, ni yang belum letak serbuk kopi, yang ni yang dah letak. Boleh lah tu, tak ada masalah tu. Tu okey lah tu. Jarak tu okey lah tu. Ni semua dah pindah ni. Sebab Boleh tu. tanah atas ni. Pot dia. Yalah tapak semayang dia kan. Itu ada tu boleh pindah dah tu. Okey. Kecil lagi baby. Pindah tu. Yang 4 tahun dah okey. Jadi macam ni lah. Ini sekali makan lah. Sekali makan. Kan? Itu kebun punya. Itu kebun punya tadi tu. Okey. Okey. So, masing-masing dah try, masing-masing dah cuba. So, pakcik rasa okey lah tu. Uncle tengok okey lah. So, yang lain-lain tu, dari masa ke semasa, tengok sendirilah belajar kan. Sekarang ni teknologi macam-macam ada. Cuma kena rajin buka lah. Kena tengok YouTube. Sebab kita orang pun kadang-kadang tengok YouTube juga. Tengok YouTube, tengok Google, tengok apa semua. So, masing-masing macam kita nak buat benda baru kan. Tapi mana yang kita dah tahu tu kita tak cuma kita akan cari teknologi yang baru. Baja perbuatan baja, nak buat baja pun banyak. Pakai cili pun boleh. Kan? Pakai cili boleh, pakai cili api banyak. Cili api kan? Cili api untuk yang putih tu boleh pakai. Tapi cili api yang tu dia punya sukatan dia kena betul lah. Kalau tak pokok nanti mati lah. Biasa kalau nak senang macam rendaman air cili kering. Kan? Rendaman air cili kering kan? Rendaman air cili kering pun boleh. Boleh. Cili kering yang direbus tu, dia rebus bagi melegak tu ada air dia tu kan. Air dia tu boleh buat untuk semburan serangga. Semburan serangga, air cili tu kena campur 1 sudu minyak masak supaya untuk melekatkan dia kepada daun. Betul eh? Itu kena ada. Kalau nak buat baja, bahan pelekat nak bagi dia lekat kat pokok kena ada. Kalau tu kena ingat lah. Nanti kalau nak buat video baru ke, tambah tu je lah. Kan? Baja kopi pun macam tu juga. Baja kopi biasa ingredient baja kopi satu, kalau nak campur biasa ada sukatan tu. Kalau lebih pun tak boleh kan? Betul. Ada sukatan dia tu.
Berapa sukatan dia, berapa untuk berapa ml, 1 sudu ke 2 sudu kan, ada dah tahu kan? Tak ada? Ada tahu ke tak ada? Dia tahu juga sebenarnya dengan bahan kompos yang lain. Tapi dia kena ada satu penutup ke, macam dia lah 1 sudu ke, berapa ml air. Biasa benda ni kena buat kajian. So kalau ada pokok dah ada, kena tahu lah. Ini kalau 2 sudu jadi macam mana, kalau 1 sudu jadi macam mana. Tu lah. Tapi yalah, benda ni dari masa ke semasa kan. Sebab kita pun kita tak tahu, tapi kegunaan baju kopi ni dah meluas sebenarnya. Orang dah banyak tahu, jadi tak ada masalah sangat. Cuma kita nak siram tu, kita nak tahu berapa banyak je. Kan, supaya pokok tu subur, cantik kan. Macam kita guna baju AB, kita dah tahu. Kita tahu dia punya berapa banyak jadi macam ni. Tapi kalau macam ni, kalau tengok tak ada ulat kan? Cantik kan? Tak ada ulat kan? Ini nak guna baju AB ni? Masa start dia transplant tu dah boleh letak. Boleh letak dah. Dah masa transplant kita sembuh lah 2 hari sekali. Pagi sekali, petang sekali. Tarutkan dengan benda lain dah kan? Tak ada. Dia baju AB dia ada 2, macam dia ada baju A, baju B kan. So satu penutup, satu A, satu penutup B, kita campurkan dengan 500 ml air, goncang-goncang kita siram. Okey. Kalau ada estimeter boleh cek. Untuk sayur nak berapa ribu? 1,000 kata kan. Untuk sayur biasanya orang guna 1,000 dia punya bacaan tu 1,000 lah. Kan? Kalau untuk sayur Tumbuh nampak tadi. Dia minggu dah tapi macam lambat sikit tumbuh. Itulah saya cakap. Itu tanya tadi. Nak kena pakai 2 sudu ke? 3 sudu ke? Bagi dia pembesaran dia tu kan. Lepas tu tanah yang pakai tu nak kena tengok juga. Lepas tu cahaya matahari nak kena tengok juga. Terik sangat ke? Ataupun biasa pokok ni dia kalau yang kecil-kecil dia 50 cahaya matahari. Yang paling penting cahaya matahari pagi. Pagi tu dia dapat cahaya matahari. Bila naik pukul 10, pukul 11 tu dia dapat kan. Itu yang penting kalau pokok sayur. Mana-mana pokok pun macam tu lah. Cahaya pagi tu dia nak. Petang dia tak kisah dah. Dia dapat tak dapat dia tak ada masalah. Tu cahaya matahari tu paling penting. Matahari pagi tau. Petang tak guna. Kalau petang dia dapat cahaya matahari, pagi tak dapat, memang tak ada lah. Tengok pokok tu bantuk, kecil macam tu. Takut dia macam tu lah. Dia pembesaran dia masa pagi tu. Dia nak naik tu pagi. Okey. Lain ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa masalah tak apa? WhatsApp dia. Kalau tak nanti kita share balik kan. Kalau ada masa datang ke K4 kan. Kalau ada itulah. Kalau ada rezeki kan, ni KP ni kan. Tempat tak segah mana, tapi bolehlah nak datang kita sediakan minum pagi tu. Kan? Kita kena main masa ni kan. Masa harvest ni rock melon. Masa harvest rock melon. Nanti kita tengok Facebook, nanti kita bagi tahu. Senang sikit boleh rasa kan. Sekarang ni ada tapi tak banyak lah. Dah melon-melon lama kan. Dah tak sedap lah. So, okey Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jaga SOP. Sihat selalu. Terima kasih banyak Cik. Okey, sama-sama. Terima kasih semua Nak cakap terima kasih semua betul. Bagi kami macam banyak ilmu lah daripada komuniti KK4 ni. Kami tak sangka lah banyak ilmu dapat sampai tahap ni kan. Tapi macam pakcik pun kat sini pun kita belajar juga. Hari ke hari kita belajar agak benda baru kan. Minta maaf lah kalau ambil masa panjang. Tak apa. Tak ada masalah. No problem. Small matter. So, good luck. Okay, take care. Bye-bye. Thank you so much. Family semua jaga SOP. Okay. See you saja. Okay. No. Salam. Assalamualaikum.